Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhani Syamimi binti Wisan Zaliman akan membentangkan bagi tugasan BMMB 3223 iaitu pengajaran kemahiran dalam bahasa Melayu. Baiklah. Seterusnya, dalam video pembentangan kali ini, saya akan menekankan bagaimana rancangan pengajaran harian saya iaitu RPH. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang bahan bantu mengajar yang saya gunakan iaitu seperti YouTube, smartboard, permainan digital dan juga giliran kumpulan. Okey, baiklah. Ini merupakan rancangan pengajaran harian yang saya buat. Okey, iaitu yang pertama yang dapat kita lihat mata pelajaran saya sendiri iaitu mata pelajaran yang saya ambil iaitu Bahasa Melayu, yang saya mengajar Bahasa Melayu iaitu pada tahun 4 kelas 4 Mario, bilangan murid sebanyak 25 orang yang bertarikhkan pada 1 Jun 2023. Hari Isnin, masa 10 pagi hingga 11 pagi. Tema yang saya ambil adalah kemasyarakatan. Tajuk pula prihatinnya kita. Seterusnya, kemahiran fokus standard kandungan. Kemahiran saya fokus kepada kemahiran menulis dan standard kandungan saya adalah menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Seterusnya, standard pembelajaran. Standard pembelajaran saya ialah membina dan menulis ayat dan perenggan daripada bahan multimedia. Jadi objektif pembelajaran saya pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat menyusun 3 daripada 5 kisah pengalaman yang bermakna semasa meluangkan masa bersama datuk yang pernah dilalui. Yang kedua, mencatat 3 daripada 5 kisah yang bermakna bersama datuk berdasarkan pengalaman diri menggunakan smartboard. Dan yang terakhir, menulis ayat dengan betul dan kemas. Seterusnya, kita lanjut pula kepada kriteria kerajaan. Kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan, murid dapat menyusun 3 daripada 5 pengalaman yang bermakna semasa meluangkan masa bersama datuk di Johor Bahru. Yang kedua, murid dapat mencatat 3 daripada 5 maklumat yang bermakna sepanjang bersama datuk berdasarkan pengalaman diri menggunakan smartboard. Dan yang terakhir, iaitu murid dapat menulis ayat dengan betul dan kemas. Seterusnya, sistem bahasa. Saya menggunakan sistem bahasa tata bahasa iaitu morfologi kata kerja. Jadi, kosakata yang terdapat dalam topik pengajaran saya iaitu menziarahi, menggunakan dan menaiki. Yang terakhir, menulis dengan betul dan kemas. Yang ke-15 iaitu pengisian kurikulum ataupun elemen merentas kurikulum EMK. Ilmu yang dipilih ialah pendidikan moral, nilai murni kelestarian global, kreativiti, pergerakan kreatif, imajinasi dan visualisasi, mencipta pengalaman diri. Bagi elemen keusahawanan pula, EK1 1.4 iaitu daya kreativiti dan inovasi, memerhati dengan bertujuan dan menghasilkan banyak idea. Seterusnya, strategi pengajaran dan pembelajaran kepelbagaian kaedah dan teknik. Jadi, kaedah belajar menghubungkan pengalaman, kaedah pengajaran, verbal linguistik, interpersonal dan kinestetik. BCB pula mengumpul maklumat dan memproses maklumat. Pembelajaran konseptual pula iaitu menghubungkan pengalaman yang pernah dilalui dalam kehidupan seharian. Jadi ia merupakan pembelajaran konstruktivisme. Baiklah, bagi bahan bantu mengajar pula, saya telah menggunakan projektor sejumlah 1. Kedua, saya menggunakan smartboard juga jumlah 1. Saya menggunakan pen marker, jumlahnya sebanyak 3. Dan saya menggunakan laptop, jumlahnya 1. Dan saya menggunakan lampu lightstick hijau dan lightstick merah.
jumlahnya sebanyak 25. Saya menggunakan pembesar suara sebanyak 1 dan juga buku teks Bahasa Melayu tahun 4, jumlahnya sebanyak 25. Pengetahuan sedia ada, iaitu murid menceritakan pengalaman yang telah dilaluinya. Baiklah, kita teruskan dengan rancangan pengajaran harian saya. Yang pertama iaitu pengurusan bilik darjah. Pengurusan bilik darjah ini saya meletakkan masa sebanyak 2 minit untuk murid-murid bersiap sedia sebelum menerima pembelajaran dan saya memulakan pengajaran. Jadi isi pelajaran yang saya tulis ialah kebersihan kelas, persediaan murid untuk belajar. Bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran pula, murid memastikan kelas bersih dan mereka bersedia untuk belajar. Catatan, mereka telah menggunakan peralatan yang sesuai. Bagi set induksi pula, saya telah meletakkan sebanyak 5 minit iaitu isi pelajaran saya ialah kisah aku dan datukku. Jadi soalan guru untuk saya tanyakan kepada pelajar saya iaitu siapakah pernah pulang ke kampung untuk bertemu dengan datuk dan nenek. Jadi jangkaan jawapan ya ataupun tidak. Jadi aktiviti pengajaran dan pembelajaran saya pada hari tersebut, saya sebagai guru akan menayangkan video yang bertajuk Kisah Istimewa Datuk dan Nenek dengan menggunakan projektor. Jadi saya akan menayangkan video melalui YouTube. Yang kedua, guru menceritakan pengalamannya sepanjang bersama datuk semasa cuti sekolah. Jadi saya akan menceritakan pengalaman saya bersama datuk semasa saya cuti sekolah supaya murid-murid dapat mendapat gambaran dan juga dapat berimajinasi apa yang mereka melakukan bersama datuk dan nenek mereka semasa mereka bersama. Jadi seterusnya, guru juga meminta murid untuk menyanyikan lagu itu semula bersama-sama dengan menggoyangkan lightstick yang telah diberikan sebagai satu hiburan ataupun didik muzik untuk menceriakan lagi suasana kelas dan juga menarik minat pelajar untuk memulakan pembelajaran. Jadi seterusnya guru bersoal jawab dengan murid mengenai pengalaman mereka bersama datuk dan nenek yang pernah mereka lalui. Jadi soalan guru, apakah perasaan anda apakah perasaan anda semasa bercuti bersama datuk dan nenek? Jadi jangkaan jawapan pula sama ada gembira, seronok, teruja dan juga sedih. Jadi sesuai dengan tajuk pembelajaran pada hari tersebut iaitu Kisah Aku dan Datukku. Murid juga menceritakan pula pengalaman mereka di kampung semasa bercuti. Jadi guru akan membaikkan set induksi dengan isi pelajaran. Jadi kalau mengikut dalam catatan ini, fasa persediaan saya dapat menghubungkan PSA dengan pengalaman baru dan saya dapat menyediakan minda murid untuk aktiviti tugasan yang akan datang. Dan BBM saya menggunakan projektor, lightstick, pembesar suara dan juga laptop. Kaedah pengajaran saya di sini, saya menggunakan verbal linguistik dan interpersonal dan kaedah belajar menghubung kait, BCB memproses maklumat. Dan kaedah dan teknik pembelajaran konseptual dan juga soal jawab. Seterusnya, kita beralih pula kepada langkah pertama iaitu aktiviti yang pertama. Jadi langkah pertama ini saya memerlukan sebanyak 10 minit untuk mengajar iaitu pada isi pelajaran saya yang menggunakan pengajaran digital. Jadi aktiviti pengajaran dan pembelajaran saya, guru memulakan pengajaran menggunakan projektor. Jadi aktiviti yang saya lakukan yang menggunakan projektor ialah pertama saya soal jawab dahulu dan jawapan murid akan menggunakan projektor. Okey, contohnya soalan guru, apakah aktiviti yang sering kamu lakukan semasa bersama datuk dan nenek? Lepas tu, selepas itu jangkaan jawapan ini saya menggunakan Jamboard iaitu secara digital
dan mereka akan datang ke hadapan dan menulis jawapan di laptop, dan jawapan tersebut akan ditayangkan menggunakan projektor. Yang seterusnya, murid menyatakan aktiviti bersama datuk dan nenek menggunakan Jamboard yang telah saya terangkan sebentar tadi. Kemudian guru mengarahkan murid membuka buku teks muka surat 10 dan guru menunjukkan lampiran muka surat buku teks Bahasa Melayu tahun 4 tersebut menggunakan projektor. Jadi selepas murid menjawab aktiviti yang mereka lakukan bersama datuk dan nenek, guru akan beralih pula kepada lampiran buku teks yang menggunakan projektor supaya murid-murid juga dapat melihat lampiran tersebut di hadapan. Kemudian murid dikehendaki menjawab soalan yang terdapat dalam buku teks tersebut secara berpasangan. Jadi di sebelah ini ada satu gambar iaitu lampiran buku teks tahun 4, muka surat 10, merupakan lampiran tersebut. Di sini terdapat gambar dan frasa di mana murid diminta untuk menjawab soalan tersebut. Jadi guru membincangkan makna setiap frasa berdasar gambar yang diberikan. Mungkin terdapat juga beberapa frasa ataupun beberapa perkataan yang murid tidak pernah mendengarnya ataupun tidak pernah menggunakannya dan menjadikannya sebagai satu perkataan yang baharu. Kemudian guru menayangkan contoh-contoh ayat perenggan yang sesuai berdasarkan gambar tersebut menggunakan projektor. Jadi saya juga akan menayangkan contoh-contoh ayat yang boleh mereka jadikan sebagai contoh sebelum mereka membuat jawapan mereka sendiri. Kemudian murid dapat menjawab setiap soalan yang diberikan oleh guru. Jadi bila ada soal jawab dengan guru, murid dapat memahami dan dapat menjawab. Jadi keadaan akan menjadi aktif di dalam kelas. Kemudian guru membimbing murid menjawab setiap soalan yang diberikan. Jadi guru akan membimbing bagaimana cara untuk menjawab soalan tersebut berdasarkan dengan gambar dan juga frasa. Jadi di sini bahagian catatan fasa imajinasi di mana melibatkan secara langsung dengan bahan. Kedua, dapat membangunkan asas pengalaman bagi sesuatu konsep, dan ketiga, membina idea yang baharu. Bahan bantu mengajar yang saya menggunakan pada aktiviti pertama ini ialah projektor, buku teks dan juga laptop. Bagi kaedah belajar pula, memproses maklumat. Kaedah dan teknik, saya menggunakan pergerakan kreatif dan pembelajaran konseptual. Kaedah pengajaran, saya telah menggunakan interpersonal, verbal linguistik dan kinestetik. Bagi nilai murni yang terdapat dalam aktiviti ini ialah kerjasama, kesungguhan, toleransi. Kita teruskan dengan langkah yang kedua iaitu aktiviti yang kedua. Dalam aktiviti yang kedua ini saya menggunakan sebanyak 18 minit. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti dua ini semua murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil. Setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang murid. Setiap ahli kumpulan dikehendaki untuk berbincang untuk membina ayat berkaitan dengan gambar dan frasa yang diberikan. Baiklah, seperti yang dapat kita lihat dalam RPH ini, terdapat 3 gambar contoh, gambar latihan yang saya gunakan di smartboard. Jadi, setiap wakil kumpulan perlu menjawab satu soalan sahaja di smartboard. Jadi, dalam latihan ini terdapat 5 gambar. 5 soalan dan 5 gambar. Jadi satu kumpulan akan menjawab satu soalan, satu gambar tu. Okay, baiklah. Jadi di gambar pertama kaedah mudah, gambar yang kedua kaedah sukar, dan
Gambar ketiga, kaedah mudah. Jadi nanti saya akan terangkan lebih lanjut kenapa saya letak kaedah mudah, sukar dan mudah. Seterusnya, murid-murid dikehendaki untuk menulis semula maklumat dan ayat tersebut di smartboard dengan kreatif dan menarik. Jadi selepas murid berbincang ayat-ayat tersebut, jadi mereka akan ke hadapan untuk menulis semula ayat yang telah mereka bincangkan dalam kumpulan tersebut. Jadi murid juga diminta untuk menulis semula jawapan pada smartboard di dalam buku tulis. Jadi selepas mereka selesai menjawab satu latihan tersebut, ayat tersebut, jawapan tersebut perlulah disalin semula ke dalam buku tulis. Jadi dalam langkah kedua ini, dalam bahagian catatan, telah memiliki fasa perkembangan di mana konstruk semula dan memberi penjelasan lanjut dalam pelbagai mood bertulis, dan kedua membuat hubung kait konsep yang berkaitan dengan gambar dan frasa. Bahan bantu belajar iaitu petikan ataupun gambar ataupun frasa. Petikan, gambar dan frasa. Bahan bantu mengajar setelah menggunakan pen marker dan juga smartboard. Pendekatan pembelajaran berasaskan bahan. KB pula kaedah belajar iaitu memproses maklumat. Yang seterusnya, kaedah dan teknik pembelajaran kooperatif. Kaedah pengajaran interpersonal, verbal linguistik, kinestetik. Dan nilai murni yang terdapat dalam aktiviti ini ialah kerjasama, kesungguhan dan kerajinan. Baiklah, dalam kita lanjutkan pula dengan langkah yang ketiga. Dalam langkah ketiga ini, saya menggunakan masa sebanyak 23 minit. Jadi dalam aktiviti ketiga ini, setiap kumpulan dikehendaki untuk menjawab beberapa soalan dalam bentuk permainan secara bergilir-gilir di hadapan menggunakan laptop dan projektor. Jadi kumpulan ini akan dipanggil secara rawak menggunakan apps wheel iaitu roda nama. Jadi nama kumpulan tersebut dipanggil menggunakan spin wheel. Kumpulan yang lain perlu mencatat maklumat yang telah dilaksanakan oleh kumpulan lain. Jadi permainan yang telah saya laksanakan itu menggunakan word wall ataupun quiz, kita panggil soalan quiz. Seterusnya, kumpulan yang lain juga dibenarkan untuk membantu rakan di hadapan sekiranya mereka tidak dapat menjawab dengan betul. Jadi sekiranya kumpulan yang di hadapan itu tidak dapat menjawab dan mengambil masa yang lama, jadi kumpulan yang duduk ataupun tidak berkaitan dapat memberi pendapat ataupun dapat boleh ke hadapan untuk menjawab. Jadi catatan di sini adalah fasa tindakan, menyelesaikan tugasan dengan digital. Bahan bantu mengajar saya adalah laptop dan projektor. Ciri PAK21 iaitu saya telah menggunakan berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan berkesan. Kaedah pengajaran ialah verbal linguistik, kinestetik dan intrapersonal. Jadi pemulihan ialah membina ayat berdasarkan gambar dengan maklumat. Seterusnya, kita beralih pula kepada bahagian penutup. Bahagian penutup ini saya memerlukan masa sebanyak 5 minit, iaitu isi pelajaran saya iaitu kognitif, perumusan isi pelajaran. Jadi aktiviti pengajaran dan pembelajaran iaitu murid bersoal jawab dengan guru berkaitan topik yang dipelajari. Soalan yang saya gunakan semasa sebagai penutup iaitu, pada pendapat kamu semua, adakah kamu rindu untuk pulang ke kampung bertemu dengan datuk dan nenek? Jangkaan jawapan saya adalah ya, rindu dan tidak. Jadi murid menyatakan kefahaman. Jadi selepas itu murid menyatakan kefahaman dengan menggunakan lightstick, iaitu lightstick hijau. Lightstick hijau sebagai tanda faham dan lightstick merah tanda sebagai ketidakfahaman ataupun kurang faham. Jadi seterusnya murid dapat mempelajari perkataan yang baharu seperti dalam aktiviti
yang pertama tadi, aktiviti yang pertama dalam buku teks, di mana guru perlu membincangkan makna perkataan. Jadi ada terdapat perkataan-perkataan baru yang mereka pelajari. Seterusnya, murid dan guru merumuskan isi pelajaran yang telah dipelajari. Contoh catatan pula bahan bantu belajar iaitu lightstick. Kaedah belajar merumus, nilai iaitu kesyukuran, BAS iaitu nilai murni yang terdapat dalam ini adalah bertanggungjawab, dan kaedah pengajaran verbal linguistik, interpersonal dan kinestetik. Okey, baiklah. Di sini adalah akhir pengajaran saya, di mana apabila saya habis mengajar dalam satu kelas, saya akan melaksanakan satu refleksi yang terdiri daripada kekuatan, kelemahan dan juga cadangan penambahbaikan. Kekuatan ini saya akan lebih menjelaskan apa kebaikan ataupun apa yang ada dalam kelas saya tersebut yang dapat saya jadikan, yang perlu saya kekalkan. Yang kedua iaitu kelemahan. Kelemahan ini yang mana kaedah saya ataupun kelemahan yang ada dalam kelas tersebut menjadikan keadaan kelas tidak begitu baik dan tidak lancar. Jadi wujudlah yang ketiga iaitu cadangan penambahbaikan, di mana bila kita ada kelemahan mestilah kita perlu menambah baik untuk menjadikan kelas lebih baik dan lancar. Dan seterusnya di bawah adalah ulasan guru pembimbing pesyaran penilai, yang di mana mereka akan menilai diri saya menggunakan ulasan tersebut. Seterusnya kita lanjut pula dengan bahan bantu mengajar. Okay, kat sini saya akan lebih terang dengan lebih terperinci bahan bantu mengajar yang saya gunakan. Okey, baiklah. Di sini bahan bantu mengajar saya pada aktiviti yang pertama iaitu link YouTube. Link YouTube ini berdurasi sebanyak 50 minit, tetapi saya hanya mengambil 10 hingga 15 minit yang berkaitan dengan topik pengajaran saya pada hari tersebut. Inset induksi. Jadi ini merupakan aktiviti yang pertama yang telah saya gunakan, iaitu saya telah menggunakan Jamboard, di mana murid menyatakan aktiviti yang mereka laksanakan dengan datuk dan nenek. Dan kedua adalah buku teks. Buku teks di mana murid dapat mempelajari cara membina ayat berdasarkan gambar dan juga frasa. Link YouTube ini saya gunakan semasa set induksi. Baiklah, aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua saya telah menggunakan pengajaran digital iaitu Smartboard, di mana ada latihan pertama, latihan kedua dan latihan ketiga. Okay, pada latihan pertama ini saya telah meletakkan aktiviti yang mudah, di mana di awal pembelajaran ataupun awal aktiviti saya letakkan aktiviti yang mudah supaya mereka dapat menangkap ataupun dapat menerima pembelajaran tersebut. Jadi pada latihan pertama ini akan memudahkan mereka untuk menerima pembelajaran tersebut. Seterusnya latihan yang kedua. Latihan kedua ini agak sedikit sukar, di mana gambarnya agak tidak jelas dan juga terdapat frasa yang banyak. Jadi apabila mereka dapat menjawab latihan yang mudah, sudah tentu mereka dapat menjawab soalan yang sukar, di mana peringkat demi peringkat. Jadi seterusnya latihan yang ketiga iaitu latihan yang mudah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mengapa saya letak latihan yang mudah pada latihan yang ketiga, iaitu saya yakin masih ada pelajar yang tidak dapat memahami dan masih lagi tidak dapat menerima pelajaran apa yang sedang belajar, apa yang sedang berlaku, apa yang perlu mereka lakukan sebenarnya, yang kurang faham. Jadi saya letakkan latihan 3 ini sebagai latihan yang mudah,
untuk saya memfokuskan dan lebih menumpu perhatian kepada pelajar yang kurang faham, di mana dalam kumpulan tersebut mesti terdapat murid yang tidak memahami, yang lambat menerima pelajaran. Jadi saya akan mengambil ataupun memanggil murid tersebut untuk menjawab latihan yang ketiga ini. Inilah tujuan saya kenapa saya meletakkan latihan ketiga sebagai latihan yang mudah. Jadi seterusnya, lanjutkan dengan aktiviti yang ketiga. Aktiviti yang ketiga ini saya telah menggunakan wheel spin ataupun roda untuk saya memanggil nama kumpulan yang panggil secara rawak untuk berlaku secara adil. Jadi kumpulan yang dipanggil akan menjawab kuis yang telah saya gunakan menggunakan word wall. Jadi sampai di sini saja. Sekian, terima kasih.